Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik makcik Otok Arung, pejam celik. 2 hari lagi bosku check in penjara Sungai Buloh. Ya, masa sangat laju bergerak, masa sangat laju berlalu ya. Tanpa disedari oleh bosku. Rupa-rupanya 2 hari lagi penentuan hidup mati bosku check in penjara Sungai Buloh. Okey juga kau bosku. Apa kabar? Bosku, habislah ini kali bosku. Pejam celik. 2 hari lagi seluruh dunia akan mengetahui hidup mati bosku. Sama ada check in penjara Sungai Buloh atau hukuman penjaranya ditambah lagi. Bosku, sudah bersedia untuk perbicaraan terakhir? 7 kes jenayah rompakan SRC International 42 juta ringgit? Oh, bosku. Tolong jawab konon ba. Sudah kau ready, bosku? 2 hari lagi ni perbicaraan terakhir. 7 kes jenayah rompakan SRC 42 juta ringgit. Are you ready, bosku? Apa? Ndak ready? Habislah ini kali kalau kau tak ready. 2 hari lagi ni bosku check in penjara Sungai Buloh. Dulu-dulu waktu kau jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, wah belagak macam Tuhan kau, mencuri, merompak, jadi toyol di Putrajaya ya. Tak ada larang kau merompak, mencuri, jadi toyol. Dulu-dulu tu. Kita kan sama-sama di Putrajaya bosku. Dulu-dulu. Dulu-dulu bosku Rosma berkaraoke setiap hari di Putrajaya, buat pesta. Ya, pesta muda-mudi. Kita di Putrajaya, takkan kau sudah lupa bosku? Wah, bosku. 2 hari lagi kan, tanpa disangka-sangka. Perbicaraan terakhir bosku Najib. Penentuan check-in penjara Sungai Buloh di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Bosku, aku faham kau punya penderitaan ni. Menyesal merompak baru sekarang menyesal. Merompak lagi kau ba? Disokong kau merompak bosku. Tapi itulah 2 hari lagi check in penjara Sungai Buloh.
Apa permintaan terakhir bosku Najib sebelum 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh? Sudah tulis surat wasiat? Ya, Pak Cik Makcik Oto Arung, selamat datang. Saya ucapkan kepada si Ketua Toyol, bosku Kaki Kepik Pondan dan 3 juta Toyol-Toyol dalam parti timbangan. Apa kabar kamu semua, bosku? Berdebar-debar jantung kamu? Berdenyut-denyut jantung kamu? Ketakutan? Ha? Ingat ya, bosku, Mahkamah Malaysia bukan dikuasai oleh UMNO macam dulu-dulu ya. Hakim-hakim tu bukan dikuasai oleh UMNO. Bosku, are you ready to check in penjara Sungai Buloh 2 hari lagi? Benda yang paling lawak dan lucu ni yang aku ndak tahan ni. Ramai orang tak sangka-sangka. 2 hari lagi bosku Najib ni ditentukan dia punya hidup mati sama ada check-in penjara Sungai Buloh atau ditambah lagi hukuman penjaranya. Okey, ramai orang tak tahu perbicaraan terakhir di Mahkamah Persekutuan melibatkan bosku Najib itu adalah penentuan sama ada hukuman penjara itu kekal atau hukuman penjara itu ditambah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebelum aku kasih meletup kita punya siaran ini, Pak Cik Makcik Oto Arung, jangan lupa ya. Ikut kamu ketawa bersama Jupas di Syaman. Sebab barang ni paling lawak dalam sejarah politik dunia. Sebab bosku pun blur-blur dengan dia punya peguam. Based on secret information. Based on secret document. Astaghfirullahalazim, based on rahsia sulit dan maklumat sulit ya. Perbicaraan terakhir 7 kes jenayah rompakan bosku Najib yang sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan akan disambung di Mahkamah Persekutuan adalah untuk membahaskan sama ada hukuman penjara Sungai Buloh itu kekal atau ditambah lagi dia punya tempoh tahun penjara. Bosku, kau tahukah pasal barang ini? Tidak tahu? Peguam-peguam kau tahukah barang ini? Okey. Bosku memandangkan 1001 bukti kuku kau mencuri merompak duit SRC International 42 juta ringgit tu, yang kebanyakannya kau pun tak boleh jawabkan. Sebenarnya 2 hari lagi perbicaraan terakhir bosku Najib itu dia ada 2 matlamat utama. Matlamat pertama sama ada hukuman penjara Sungai Buloh kekal atau hukuman penjara Sungai Buloh tiba-tiba ditambah lagi dia punya tahun. Percaya ataupun tidak, ini adalah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditonton, didengar dan diterima. Sebab memang kes jenayah berprofil tinggi melibatkan bosku Najib ini sangat-sangat seram. Ada cyber troopers toyol bosku Najib dalam TikTok, dalam YouTube
Mereka cakap bosku ni banyak duit juga, Jufazli, cash is king. Dia punya kabel ni besar, dia VVIP. Dulu kan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan pun kamu cakap juga begitu. Apa ni, Sultan TikTok? Betul ke tu? Sultan ke tu? Pakcik Makcik Oto Arum. Sebelum ini ya, perbicaraan SRC di Mahkamah Tinggi, di Mahkamah Rayuan ya, penyokong-penyokong bosku Najib ni kan, sangat-sangat confident. Bosku confirm menang kes SRC di Mahkamah Tinggi. Sekalinya keputusan itu diumumkan pada Julai 2020 lalu. Secara mengejut, Yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengumumkan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah. So ramalan-ramalan toyol-toyol dalam parti timbangan salah ketika itu. Penasihat undang-undang si ketua toyol bosku kaki kepit pondan pun meramalkan bosku Najib dalam perbicaraan SRC di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Julai 2020 tu, bosku kata dorang pasti menang. Tapi ironinya, sialnya, ramalan penasihat undang-undang intelijen bosku melencong, salah 100%. Ini intelijen bosku ya. Bila aku korek rahsia bosku ini, waktu sebelum pengumuman keputusan SRC di peringkat pertama, memang confident. Saya tanya, bosku, adakah Najib Razak akan menang perbicaraan SRC di Mahkamah Tinggi? Terus dijawab dengan cukup yakin, iya Jufazli, bosku akan bebas. Sekalinya keluar keputusan, 7 kes jenayah, rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram, Najib Razak tu, 1 kes pun tidak menang. Cuba kau bayangkan, 7 kes jenayah, 7 dia punya file dalam mahkamah tu, 7 kalah, bukan menang. Jadi, ramalan cyber troopers toyol-toyol ni kan, salah 100% ketika itu, apabila Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menghantar bosku Najib ke penjara Sungai Buloh selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Seterusnya, keputusan SRC International bulan Disember 2021 di Mahkamah Rayuan. Ketika itu, zaman pemerintahan Perdana Menteri ke-9 Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Waktu itu, majoriti orang cakap, bosku Najib boleh lepas. Bosku Najib boleh menang di Mahkamah Rayuan. Bosku Najib boleh menang 3-0 di Mahkamah Rayuan. Tiba-tiba, pengumuman oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan kepada seluruh dunia, Datuk Seri Najib Tun Razak kalah lagi. Ke-7 kes jenayah rompakan SRC International, 42 juta ringgit. Sebelum hakim-hakim itu membuat keputusan, Jufazli Syed Ahmad sudah buat video panas. Kasih bongkar semua bukti-bukti rompakan. Jufazli meramalkan memang bosku Najib kalah. Pakcik Makcik Oto Arum, ramalan Jufazli Syed Ahmad betul.
Raja Petra, Lokman Adam, penasihat-penasihat bosku dalam UMNO, intelijen-intelijen bosku di Putrajaya, ramalan dorang salah. Intelijen-intelijen bosku di seluruh dunia pun ramalannya salah. Aku saja ramalanku betul. So, mana di sini Tok Ramal dalam UMNO ni muncul kamu dalam aku punya video? Aku mau tanya konon sama kamu ni. Pada pandangan kamu semua, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak menang atau kalah perbicaraan terakhir di Mahkamah Persekutuan? Ini soalan cukup adil ya. Tolong jawab, tolong bahaskan. Saya mau bawa kamu semua ni berfikir pakai otak, pakai akal. Walaupun siapa di sini buta huruf kah, buta nombor kah, tidak ada pendidikan kah, kamu boleh jawab soalan ni. Budak-budak kecil pun boleh jawab. Pada pendapat anda semua, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan kalah buat kali ketiga untuk perbicaraan terakhir 7 kes jenayah SRC International di Mahkamah Persekutuan? Siapa rasa dirinya cerdik, siapa di sini tukang bomo, tukang ramal di sini ya? Siapa di sini tok dukun ni? Tolonglah jawab soalan hero rakyat ni, Jupazli Syahman. Okey? Jadi, aku faham sekarang bosku pening-pening lalat tengah memikirkan cara macam mana dia nak hentikan perbicaraan SRC di Mahkamah Persekutuan. Aku faham perasaanmu bosku yang sedang menonton video panas ni. Dalam keadaan 2 hari lagi ni check-in penjara Sungai Buloh, aku faham apa yang kau fikirkan. Bosku tengah memikir dengan peguam-peguam dia, apa lagi kita mau tipu di Mahkamah Persekutuan ni? Bosku, dengar-dengar ada bukti baru yang cukup meletup konon untuk lawan Hakim Muhammad Nazlan. Sudah jumpa bukti baru tu, bosku Najib? Belum jumpa lagi. Adakah skrip kau untuk fitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tu yang paling kau tak suka, yang paling kau benci, yang paling kau berdendam? Selain Jupazli Syih Ahmad, yang paling dibenci, paling tak disukai oleh bosku Najib ni, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ni palinglah dibenci oleh bosku Najib dan 3 juta toyol dalam parti timbangan. Okey, untuk makluman seluruh dunia, hari pertama perbicaraan kes jenayah rompakan SRC International di Mahkamah Persekutuan adalah tentang pembentangan bukti-bukti baru Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam dia terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Tapi seperti yang telah dilaporkan oleh media-media tempatan, peguam-peguam bosku mahu minta tangguh untuk hari pertama perbicaraan SRC International yang akan berlangsung pada 15 Ogos 2022, hari Isnin jam 9 pagi di Mahkamah Tertinggi Negara iaitu Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Siapa mau datang perbicaraan mahkamah ni, semua boleh datang ya. Bosku, saya Jupazli Syih Ahmad akan hadir perbicaraan mahkamah kamu. Saya akan menjadi pemerhati dan penonton. Untuk makluman seluruh dunia, ini paling ditakuti oleh bosku. Saya Jupazli Syih Ahmad
ingin mengumumkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, kepada peguam-peguam hebat Datuk Seri Najib Tun Razak, hero rakyat yang paling ditakuti oleh bosku Najib bernama Jufazli Syekh Ahmad akan turun padang untuk menyaksikan secara langsung perbicaraan terakhir kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Persekutuan. Are you ready, bosku? Jufazli Syekh Ahmad menonton perbicaraan mahkamah kamu? Matilah. Habislah ini kali. Betul. Ramai orang tidak tahu saya memang biasa menghadiri prosiding mahkamah melibatkan VVIP. Saya tahu bosku Najib dengan peguam dia. Kelemahan dia adalah Jufazli Syekh Ahmad. Kalau kau menipu hari pertama perbicaraan SRC, panaslah nanti kita punya TikTok dengan kita punya YouTube. Pastikan kau mandi bunga ya sebelum perbicaraan SRC di Mahkamah Persekutuan. Matilah kau ini kali. Habislah ini kali. Bosku, aku sendiri akan tengok kau dihantar pergi penjara Sungai Buloh hari Isnin minggu depan. Kasih viral memang video panas ni. Jangan lupa ya tap-tap screen. Ramai ni menonton. 322 juta orang. Aku tahu ramai sudah panas ni. Datang kamu ramai-ramai di sini. Bosku Najib, Zahid Ponorogo, bosku Rosma, 3 juta toyol parti timbangan. Kamu bagi tahu dengan kamu punya orang-orang. Kamu jaga si Jufazli itu, jangan suruh dia masuk perbicaraan mahkamahku. Nah kan, masuk perangkap sendiri. Memang sakit hati ni dorang kalau aku turun padang. Kepada Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan yang arif lagi bijaksana. Saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa Malaysia. Saya sebagai penganalisis politik bebas yang paling terkenal di seluruh dunia. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik GPA 3.97. Saya akan turun padang untuk memberi sokongan moral kepada hakim-hakim kita untuk menghakimi perbicaraan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Persekutuan. Ya, kita akan buat live di Mahkamah Persekutuan. Bila perbicaraan mahkamah hari pertama tu selesai, aku akan muncul di TikTok dan YouTube. Kamu bawalah bom C4 kamu, tong drum bersemen kamu bawalah, kamu punya anjing-anjing untuk bunuh si Jufazli kah, tangkap si Jufazli kah, kamu buatlah di situ wayang. Terus kamu cakap, tangkap si Jufazli, kurang ajar itu budak. Mengasih panas perbicaraan mahkamah. Matilah kau. Pak Cik Makcik Oto Arun, kalau aku sudah datang pergi Mahkamah Persekutuan, jadi penonton, jadi pemerhati, jadi makcik bawang aku di situ nanti. Memang ini tanda-tanda kalah lah ini, bosku Najib. Malam ni aku sangat gembira. Kenapa aku sangat gembira? Sebab bosku Najib kena smackdown oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam perbicaraan kes jenayah 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ini memang karma lah ni, memang balak daripada Allah bosku Najib di hari Jumaat. Kesian, sangat kesian. Untuk makluman seluruh dunia ya, untuk makluman 3 juta toyol parti timbangan.
Hari ini Bosku Najib telah dibicarakan untuk kes jenayah meminda laporan audit 1MDB. Tetapi berita tergempar, berita paling meletup macam bom nuklear adalah SPRM membogelkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan menelanjangkan semua bukti-bukti jenayah Bosku Najib sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan. Cukup mengejutkan. Cukup dahsyat pakcik-makcik Oto Arum. Sangat-sangat memalukan Bosku Najib hari ini dalam perbicaraan mahkamah. Terdiam Bosku Najib dengan peguam-peguam dia. Sakit kepala Bosku Najib, pecah otaknya. Tanpa disangka-sangka, SPRM bersama seorang pegawai penyiasat yang menjadi saksi utama membentangkan bukti-bukti baru kesalahan jenayah Bosku Najib dalam kes mengubah dan meminda laporan audit 1MDB yang asal di Putrajaya. Ini juga antara kes jenayah yang cukup panas yang ramai orang tidak tahu, tak lama lagi habis. Disebabkan Bosku Najib ini banyak kes mahkamah dia bulan ini, memang sakit kepala Bosku Najib. Are you okay, Bosku? Atau mati kelemasan duduk dalam kandang penjenayah mahkamah? Are you okay, Bosku, hari ini? Dibogelkan, ditelanjangkan oleh pegawai penyiasat SPRM dalam kes jenayah meminda dan mengubah laporan audit 1MDB. Tak okey? Itulah. Belagak jadi Tuhan. Belagak jadi King. Padahal kau ni rakyat biasa saja pun. Toyol. Banduan penjenayah 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh. Itulah belagak macam malaikat. Belagak macam Nabi. Padahal kau ni toyol penyamun nombor 1 di dunia. Itulah. Terlampau tamahak, terlampau lagak, terlampau gatas. Merompak. Sekarang kan dah kena smackdown kau-kau oleh SPRM dalam perbicaraan mahkamah hari ini. Malu nak bagi tahu dalam Facebook kau, SPRM bongkarkan semua bukti-bukti jenayah kau di mahkamah hari ini. Bosku, itulah. Dulu kau jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan. Sampai sekarang, kau suka tangkap Jupazli, kau suka bawa si Jupazli pergi mahkamah. Sekarang, kau jadi gila, tertekan, stres. Sebab 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh. Lepas tu hari ini hari Jumaat. Kena ketuk kepalamu. Kena hantak kau dalam mahkamah. Kena bantai habis-habisan dalam mahkamah. Kau kantoi sebagai dalang utama mengarahkan Arul Kanda dan orang-orang kau di Putrajaya untuk mengubah laporan audit 1MDB yang asal supaya kau, Bosku Najib dan Jolo bersama Arul Kanda tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia dalam kes rompakan 1MDB pada tahun 2016 lalu. Bosku, apa sudah jadi ni, Bosku? Hari-hari ada masalah. Kau suka menzalimi orang lain waktu kau jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan.
Kau buat penyalahgunaan kuasa. Kau tangkap orang-orang yang tak bersalah. Kau penjarakan orang-orang yang tak bersalah. Kau masih ingatkah dosa-dosa kau sepanjang kau jadi Perdana Menteri di Putrajaya? Kau tak ingat? Memang pemimpin iblis, syaitan dan dajjal macam kau ni, yang maha zalim, dapat balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beratus-ratus orang kau tangkap. Beratus-ratus orang kau sumbat dalam penjara Sungai Buloh. Tetapi hari ini, dunia berputar, bosku Najib. 2 hari lagi, penentuan masa depan hidup kau sama ada kau check in dalam penjara Sungai Buloh atau kau mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Bosku, aku tahu kau takut untuk hadir perbicaraan kes SRC International 2 hari lagi. Jangan kau risau, bosku. Jufazli Syah Ahmad datang juga pergi perbicaraan mahkamah kau. Kau mau minta sokongan daripada Jufazli Syah Ahmad? Iya, nanti aku sokong kau. Aku sokong kau merompak tapi confirm check in penjara Sungai Buloh lah, bosku. Itu yang kau mau dengarkan dengan 3 juta toyol dalam parti timbangan. Iya, ndak aku larang kau merompak, makan duit haram bersama bosku Rosma dan 3 juta toyol parti timbangan. Tetapi itulah, aku turun nanti perbicaraan mahkamah kau. Kalau kau kalah di Mahkamah Persekutuan, confirm check in penjara Sungai Buloh tahu, bosku. Aku tahu kau sedang menonton video panas ini. Aku tahu kau bersama Rosmah pun dan anak-anak kau tengok video panas Jufazli Syah Ahmad setiap hari, setiap malam, sampai tak boleh tidur malam dengan nyenyak. Iya. Berdasarkan rahsia sulit, orang kau sendiri memaklumkan kepada Jufazli Syah Ahmad, bosku Najib, bosku Rosmah dan anak beranak tengok video-video Jufazli Syah Ahmad. Bukan kamu saja, Pak Cik Makcik Otok Arung yang ketagih tengok mulut si Jufazli membebel ini, membawang, buat perbahasan dan menganalisis. Bosku Najib, bosku Rosmah, anak beranak sampai cucu dia pun suka tengok si Jufazli bercakap. This is the truth. Kau tengok ni, siapa yang mengomen ni? Yang mengomen semua ni, sakit hati ni, orang-orang suruhan bosku Najib lah, Pak Cik Makcik Otok Arung. Yang tidak boleh menerima kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak apabila Jufazli Syah Ahmad membongkarkan bukti-bukti kes jenayah rasuah SRC International 42 juta ringgit ni. Depan mata kamu sudah ni, yang mengomen-mengomen ni. Kalau ada yang kepanasan, koyak, berdarah-berdana lubang telinga dorang tu, sakit jantung dorang tu, itulah bosku Najib, bosku Rosmah, anak beranak bosku Najib, toyol-toyol bosku Najib, dan anjing-anjing politik kurap bosku. Selain daripada peminat-peminat, penyokong-penyokong setia saya, followers saya, yang menonton setiap hari syarahan-syarahan undang-undang dan syarahan politik Jufazli Syah Ahmad adalah kamu, bosku Najib, bosku Rosmah, anak beranak, cucu-cucu bosku Najib, bosku Rosmah. So macam mana ni bosku Najib? Mari kita membahaskan apa yang akan berlaku. Mari kita sama-sama menjangkakan, meramalkan apa yang akan berlaku 2 hari lagi dalam keadaan perbicaraan kes jenayah SRC International ini semakin dekat menghantui kehidupan bosku Najib dan peguam-peguam dia yang tidak bersedia untuk dibicarakan 10 hari di Mahkamah Persekutuan Pak Cik Makcik Otok Arung. Okey.
Kalau Bosku Najib dengan peguam-peguam dia merayu buat kali kedua untuk menangguhkan perbicaraan kes jenayah SRC International 42 juta ringgit itu, saya amat risau jika Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan terus menghantar Bosku Najib ke penjara Sungai Buloh. Ya. Senario dalam perbicaraan kes jenayah besar, kes jenayah berprofil tinggi melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak ini, jika Bosku Najib dan peguam-peguam dia terus mencabar kuasa veto Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim yang tidak mahu menangguhkan perbicaraan penuh buat kali terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Persekutuan, perkara yang sangat-sangat bahaya boleh berlaku 2 hari daripada sekarang adalah hakim-hakim boleh mengarahkan Kerajaan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk membatalkan rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak kerana dianggap tidak berminat. Ya. Jika Bosku Najib dan peguam-peguam dia berkeras dan memaksa serta mengugut ketua-ketua hakim negara untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC International 15 Ogos 2022, perkara yang paling seram dijangkakan berlaku 2 hari daripada sekarang adalah Bosku boleh dihantar terus ke penjara Sungai Buloh berdasarkan keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang telah mendapati Bosku Najib bersalah mencuri, merompak duit rakyat dalam syarikat SRC sebanyak 42 juta ringgit. Ini tanda-tanda kiamat besar Bosku Najib. Jika Bosku Najib ini dengan peguam-peguam dia terus memperbodohkan Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dengan sengaja memberi alasan-alasan yang tidak masuk akal, alasan-alasan dupang, alasan-alasan belau di hadapan hakim-hakim, Bosku Najib boleh disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh dengan secepat yang mungkin. Iya. Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk membuat keputusan terakhir untuk rayuan Bosku Najib dan peguam-peguam dia. Jika Bosku Najib dengan peguam-peguam dia terus bermain wayang politik, melengah-lengahkan perbicaraan mahkamah tersebut, ia boleh dianggap Bosku Najib dan peguam-peguam dia tidak lagi berminat untuk membuat rayuan terakhir bagi membatalkan hukuman penjara Sungai Buloh 12 tahun tersebut. Saya tahu toyol-toyol 3 juta toyol dalam parti timbangan malu nak dengar syarahan undang-undang ini. Berdasarkan prinsip keadilan undang-undang, berdasarkan kedaulatan undang-undang, berdasarkan prinsip keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, banduan penjenayah seperti Najib Razak ini yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh 4 orang hakim sebelum ini dalam institusi kehakiman negara. Keputusan itu boleh digunakan oleh Ketua Hakim Negara
untuk menghantar Bosku Najib ke penjara Sungai Buloh 15 Ogos 2022 sekiranya Bosku Najib tidak berminat lagi untuk dibicarakan dalam Mahkamah Persekutuan. Ini adalah perkara yang sangat-sangat bahaya untuk Bosku Najib dan peguam-peguam dia, Pakcik Makcik Oto Aro. Jika Bosku Najib dan peguam-peguam dia memaklumkan kepada hakim-hakim bahawa mereka tidak mahu hadir perbicaraan penuh 10 hari di Mahkamah Persekutuan, ini bermaksud Bosku Najib menyampaikan mesej kepada Ketua Hakim Negara bahawa dia boleh dihantar ke penjara Sungai Buloh pada hari Isnin minggu hadapan. Ini adalah berita sangat buruk untuk Bosku Najib dan peguam-peguam dia jika bermain kotor di hadapan Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Jika Bosku Najib dan peguam-peguam dia mahu lari daripada perbicaraan penuh 7 kes jenayah rompakan SRC International ini, Bosku Najib menempam maut untuk check-in penjara Sungai Buloh 2 hari daripada sekarang. Bosku, ini adalah peraturan undang-undang, peraturan mahkamah yang kau tidak tahu. Jangan cuba bermain api di hadapan hakim-hakim yang sangat berkuasa di negara ini, Bosku. Bosku Najib, jangan gali lubang kubur kau sedalam-dalamnya di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Kalau kau dengan peguam-peguam kau memberi alasan-alasan dupang untuk menangguhkan perbicaraan mahkamah, Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim kita ada kuasa mutlak, kuasa besar, kuasa budi bicara untuk membuat keputusan kamu dan peguam-peguam kamu tidak lagi berminat untuk perbicaraan penuh, maka jawapan terakhir adalah sumbat Bosku ke dalam penjara Sungai Buloh pada 15 Ogos Pakcik Makcik Oto Aro. Ini baru 7 kes jenayah rompakan SRC International yang mana Bosku Najib sudah kalah secara mengejut 4-0 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan. Saya ulang dan saya tegaskan. Jika tiba-tiba Bosku Najib dan peguam-peguam dia tidak hadir perbicaraan terakhir kes jenayah rompakan SRC International 42 juta ringgit, Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim boleh mengarahkan SPRM untuk menangkap Bosku dan menyumbat Bosku ke dalam penjara Sungai Buloh pada 15 Ogos ini, Pakcik Makcik Oto Aro. Saya ingin mengingatkan kepada Bosku Najib yang sedang menonton video panas ini. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Rule of law adalah tetap rule of law. Mahkamah Persekutuan itu bukan kedai sembang kopi, bukan bangunan UMNO. Mahkamah adalah institusi untuk menegakkan rule of law dan supremacy of federal constitution. Bosku Najib dan peguam-peguam dia perlu memahami satu perkara. Yang paling berkuasa dalam Mahkamah Persekutuan adalah Yang Arif Ketua Hakim Negara. Bukan Bosku Najib,
bukan peguam-peguam Bosku Najib. Jika Bosku Najib dengan peguam-peguam dia mencabar kuasa ketua hakim negara, saya amat risau dan amat bimbang jika tiba-tiba ketua hakim negara mengeluarkan arahan bertulis untuk sumbat bosku ke dalam penjara Sungai Buloh sekelip mata Pakcik-makcik Oto Arum. Ini adalah undang-undang dan perlembagaan bertulis tertinggi negara dalam institusi kehakiman demokrasi Malaysia. So, bosku, jika kau mengugut hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, jika peguam-peguam kau mengugut-ngugut ketua hakim negara untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC, perkara yang paling seram, paling mengerikan adalah ketua hakim boleh menggunakan kuasa budi bicara. Untuk kamu, bosku, pakai baju banduan penjenayah untuk bilik penjara Sungai Buloh. Perbicaraan mahkamah ini sangat-sangat adil. Sudah 6-7 bulan perbicaraan kes SRC ini ditangguhkan Pakcik-makcik Oto Arum. Sangat-sangat lama perbicaraan kes SRC tersebut ditangguhkan oleh Yang Arif Ketua Hakim Negara. You are very lucky, Bosku Najib. Hukuman penjara Sungai Buloh juga sudah lama ditangguhkan. Tetapi jika kau menghina kuasa Ketua Hakim Negara, menghina proseding mahkamah pada 15 Ogos ini, saya menjangkakan hakim-hakim kita yang sangat berani tidak teragak-agak untuk hantar kamu ke penjara Sungai Buloh dengan lebih cepat. So, pilihan di tangan Bosku Najib. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, check-in penjara Sungai Buloh pada 15 Ogos 2022, atau menghadiri perbicaraan penuh selama 10 hari di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan untuk rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak dalam 7 kes jenayah rompakan SRC International, RM42 juta. Ini adalah dua pilihan sahaja yang ada di depan mata kamu. Penangguhan perbicaraan kes SRC telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara 6 hingga 7 bulan yang lalu, Pakcik-makcik Oto Arum. Tidak ada keperluan lagi untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC International Datuk Seri Najib Tun Razak kerana rakyat, berpuluh-puluh juta rakyat, tidak setuju untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC lebih daripada 7 bulan. Ya, bosku. Jangan kau bunuh diri ya. Aku faham kau tertekan. 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh. Terus hidup, bosku. Jangan kau bunuh diri. Jangan kau minum racun, jangan kau makan ubat racun untuk bunuh diri sendiri. Masih ada peluang terakhir. Kau kan pandai menipu dengan peguam-peguam kau. Pandai bercakap dalam Facebook, serba-serbi tahu dalam Facebook. Takkan dalam Mahkamah Persekutuan sampai kau tak boleh bercakap, tak boleh menipu. Takkan dalam Mahkamah Persekutuan dah habis idea dengan peguam-peguam kau. Kalau anda semua perasan, dalam Facebook Datuk Seri Najib Tun Razak, semua perkara Datuk Seri Najib sangat hebat. Dia tahu. Sehingga Bosku Najib sangat popular dalam Facebook. Tapi apabila dekat mahkamah ditanya oleh hakim-hakim, tak tahu, tak tahu, tak tahu. So, saya harap 2 hari lagi Bosku Najib check-in penjara Sungai Buloh ni. Janganlah cakap tak tahu depan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Dekat Facebook serba-serbi tahu.
Bila dekat mahkamah, tak tahu. Jadi kalau Bosku Najib berperangai begini dengan peguam-peguam dia, saya amat risau jika hakim-hakim terus hantar Bosku Najib ke dalam penjara Sungai Buloh. Pak Cik Makcik Oto Arum, ini memang confirm Bosku Najib nyawa-nyawa ikan. Seperti telur di hujung tanduk. Iya. Saya tidak mahu memberi pengharapan palsu kepada 3 juta toyol dalam parti timbangan. Saya Jufazli Syahmad sebagai penganalisis politik bebas, kingmaker dalam percaturan politik Malaysia yang paling ditakuti oleh Bosku Najib, toyol itu. Saya ingin berterus terang Pak Cik Makcik Oto Arum, berdasarkan maklumat sulit, jika Bosku Najib kalah di Mahkamah Persekutuan lagi, Bosku Najib akan terus masuk ke dalam penjara Sungai Buloh. Saya ulang ya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Kamu bisik-bisik dengan orang-orang kampung bagi tahu. 2 hari lagi Bosku Najib check-in penjara Sungai Buloh. Kalau dia tiba-tiba kalah di Mahkamah Persekutuan seperti mana Bosku Najib kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan sebelum ini. Percaya ataupun tidak, itu bukan pokok pangkal perbahasan kita di sini. Kau setuju atau tidak Bosku Najib check-in penjara Sungai Buloh? Itu bukan pertimbangan kita sebagai rakyat. Kau percaya atau tidak bukti-bukti rompakan Bosku Najib mencuri 42 juta ringgit, itu pun sudah terlambat untuk dibahaskan. Bosku Najib ni, Pak Cik Makcik Oto Arum, sebenarnya menghitung hari 2 hari lagi untuk check-in penjara Sungai Buloh. Kesian, sangat kesian. Perdana Menteri yang sangat berkuasa, yang sangat kaya. Bapa Cash is King yang paling kebal di dunia, konon-kononnya lah kebal. Semakin takut tak boleh tidur malam dengan nyenyak kerana 2 hari lagi penentuan hidup mati dia sama ada check-in penjara Sungai Buloh 12 tahun atau ditambah lagi hukuman penjara itu menjadi lebih lama. Are you ready to check in penjara Sungai Buloh, bosku? Are you ready? Dihakimi dan diadili 2 hari lagi oleh Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan? Apa? Tak ready? Kenapa tak ready, bosku? Mahkamah Malaysia bukan milik mak bapak datuk nenek moyang kau lagi? Cash is king, kau tak boleh beli Mahkamah Malaysia? Kesian. Apa? Masih tak dapat pengampunan diraja? Kata Raja Petra, kata Lokman Adam, Hisham Jalil, 3 juta toyol ni. Kata cyber troopers toyol yang buat propaganda ni, kata kamu, Bosku Najib ni dapat pengampunan diraja. Ini 2 hari lagi ni. Bosku check-in penjara Sungai Buloh, bila dapat pengampunan diraja ni? Raja Petra, Lokman Adam. 3 juta toyol parti timbangan. Seluruh dunia sedang menunggu pengumuman pengampunan diraja, tetapi sial, cukup sial. Hari ini,
12 Ogos 2022 masih tidak ada pengumuman rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang pengampunan diraja untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. What happened, Bosku Najib? Katanya kabel sangat besar. Katanya boleh batalkan perbicaraan kes SRC dengan pengampunan diraja. Dengar-dengar hukuman penjara 12 tahun tu boleh cancel kalau dapat pengampunan diraja. Ui, mana pengampunan diraja tu? Penat sudah kami tunggu tau. Ramai jual nama agung, jual nama raja-raja ya. Untuk bosku ni dapat pengampunan diraja. Tolong jawab ni soalan Jufazli Syahmat, soalan paling senang. Bila kamu bosku Najib boleh dapat pengampunan diraja? Ni pejam celik ni 2 hari lagi check in penjara Sungai Buloh. Biar betik, tak ada pengampunan diraja. Katanya keturunan bangsawan. Katanya darah raja. Kenapa lambat dapat pengampunan diraja? Lupa pula. Pengkhianat petualang yang mahu jual kedaulatan negara, yang mahu kasih bankrupt ekonomi negara, macam kau bosku, tak layak dapat pengampunan diraja. Kami baru faham kenapa kau tidak dapat pengampunan diraja sehingga hari ini. Ya, kau adalah banduan penjenayah, pengkhianat petualang, musuh nombor 1 kepada rakyat Malaysia. Kau nak jual, nak lelong negara Malaysia berdaulat ini, kau tak layak untuk dapat pengampunan diraja. Sebab itu, kau menggelupur ketakutan. Tak berani bersama peguam-peguam kau untuk dibicarakan 10 hari sahaja di Mahkamah Persekutuan. Ya, sangat-sangat memalukan legasi politik bosku. Dia ingat kalau dia merompak mencuri berpuluh-puluh bilion ringgit duit kita, duit negara kita dalam syarikat SRC dan 1MDB atas bantuan Jolo. Bosku Najib ingat dia confirm dapat pengampunan diraja. Mari saya terus terang satu rahsia besar yang ramai orang tak tahu. Berdasarkan penyelidikan saya sebagai penganalisis politik bebas, berdasarkan kajian dalam korpus ilmu sains politik hari ini oleh Jufazli Syahmat, graduan Master First Class dalam bidang ilmu sains politik CGPA 3.97 ini, saya telah menemu bual beberapa pihak tentang isu pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Berdasarkan bukti, fakta dan dapatan kajian penyelidikan saya sebagai political scientist, bukti dan fakta yang saya temui sangat-sangat mengejutkan. Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arum, 3 juta toyol dalam parti timbangan. Sehingga hari ini, tidak ada satu mesyuarat pun yang dibuat untuk memberi pengampunan diraja kepada pengkhianat penyamun penyangat nombor 1 dunia bernama bosku toyol kaki kepit pondan itu. Percaya ataupun tidak, berdasarkan bukti, fakta dan maklumat sulit terkini, tangan-tangan gaib politik Malaysia tidak
ada rancangan untuk memberi pengampunan diraja kepada bosku toyol kaki kepit pondan, pengkhianat petualang, penyamun penyangak banduan, penjenayah nombor 1 paling wanted di dunia itu. Ini adalah pengajaran kepada pemimpin-pemimpin lain, kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada pemimpin pada masa hadapan. Kes jenayah besar Bosku Najib ini adalah rujukan dan pengajaran kepada pengkhianat-pengkhianat petualang-petualang lain yang mahu menghancurkan rakyat dan negara Malaysia. Kes jenayah rompakan Bosku Najib ini yang sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia merupakan model relatif untuk menjadi rujukan kepada pemimpin-pemimpin dalam negara ini. Kalau kau kantoi merompak, kantoi mencuri, kantoi mahu hancurkan dan bankruptkan ekonomi negara Malaysia, nama kau kena blacklist dan tak boleh dapat pengampunan diraja. Ini yang berlaku kepada legasi politik bosku. Kerana duit rompakan haram badan binasa Bosku Najib, penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang yang kantoi mahu menjual kedaulatan negara. Benar, sangat benar. Ini masalah sangat besar kepada Bosku Najib. Kenapa dia minta tangguh hukuman penjara Sungai Buloh 12 tahun kerana dia sememangnya hari-hari melobi untuk dapat pengampunan diraja, tetapi sampai sekarang terbukti tidak ada pengampunan diraja Pak Cik Makcik Oto Arum. Kenapa Bosku Najib dengan peguam-peguam dia sanggup menipu dan berbohong di hadapan Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan hanya semata-mata untuk menangguhkan perbicaraan mahkamah terakhir kes jenayah rompakan SRC International ini? Kerana bosku sudah gagal untuk melobi pengampunan diraja Pak Cik Makcik Oto Arum. So bosku, ini kekalahan yang sangat-sangat mengerikan untuk legasi politik kamu. Sepatutnya kau tidak kantoi sebagai pengkhianat petualang di hadapan berpuluh-puluh juta rakyat, tetapi kau sendiri menunjukkan topeng sebenar kau di hadapan rakyat dengan cara merompak. Masihkah anda ingat? Sepanjang bosku menjadi Perdana Menteri 10 tahun di Putrajaya, bosku bukan memajukan negara. Kerja bosku dengan bini dia adalah merompak harta rakyat dan harta Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Ini namanya pengkhianat, petualang, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Menggunakan jawatan Perdana Menteri, menggunakan jawatan Menteri Keuangan untuk merompak supaya kedaulatan negara boleh dijual dan digadaikan, supaya ekonomi rakyat Malaysia, ekonomi orang Melayu, ekonomi orang Bumiputera, ekonomi negara ini hancur bankrupt sekelip mata dengan loan pinjaman 1MDB dan pinjaman SRC di seluruh dunia yang sememangnya merugikan rakyat dan merugikan negara sampai sekarang. Sebab itu bosku dicop oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia sebagai pengkhianat kepada rakyat setelah diumumkan kalah teruk secara mengejut 7 kes jenayah rompakan SRC International, 42 juta ringgit yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali.
Semua penganugerahan diraja ke atas Bosku Najib dan Bosku Rosmah telah ditarik balik. Ramai orang tak tahu. Gelaran Datuk Seri kepada Najib Razak telah ditarik balik dan digantung sehingga hari ini oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Daulat Tuanku. Ramai yang tidak tahu, penganugerahan diraja gelaran Datin Seri kepada Rosmah Mansor juga turut ditarik balik dan digantung oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sehingga hari ini, Pakcik Makcik Otuaro. Daulat Tuanku. Istana Negeri Sembilan turut menarik balik dan menggantung penganugerahan diraja kepada Bosku Najib dan Bosku Rosmah, Pakcik Makcik Otuaro. Kenapa ditarik balik semua gelaran-gelaran ini? Kerana mereka berdua adalah banduan penjenayah yang sudah kalah awal setakat ini dalam Mahkamah Malaysia. Kerana laki bini toyol perompak itu mempunyai beratus-ratus kes dalam Mahkamah Malaysia. Kerana laki bini toyol penyamun penyanga itu adalah pengkhianat dan petualang kepada rakyat dan negara Malaysia berdaulat ini. Kalau Sultan Selangor dan Istana Negeri Sembilan sudah tarik balik gelaran penganugerahan diraja kepada Najib, maka tidak hairan dan tidak mengejutkan kenapa hari ini Bosku Najib gagal untuk dapat pengampunan diraja. Dalam perlembagaan negara, Agung dan Majlis Raja-Raja ada kuasa untuk memberi pengampunan diraja. Sekalipun Bosku belum check-in penjara Sungai Buloh. Dalam perlembagaan bertulis negara, Ketua Negara ada kuasa untuk menangguhkan hukuman penjara kepada mana-mana banduan penjenayah. Tetapi sehingga saat ini, penangguhan perbicaraan Mahkamah Bosku Najib untuk kes SRC International gagal dibuat oleh Bosku Najib dan peguam-peguam dia. Sekalipun hakim-hakim menangguhkan hukuman penjara Sungai Buloh 12 tahun ke atas Bosku Najib, sehingga hari ini tidak ada pengampunan diraja dan Ketua Negara tidak mahu membatalkan hukuman penjara 12 tahun ke atas Bosku Najib. So, ini adalah tanda-tanda kiamat besar kepada Bosku. Bosku mengharapkan pengampunan diraja tetapi dia syok sendiri. Perdana Menteri UMNO dan Kerajaan UMNO sehingga hari ini tidak ada bagi pengampunan diraja kepada Bosku. Ini bermaksud Bosku tersilap percaturan. Dia sokong UMNO jadi Perdana Menteri, tetapi Bosku semakin nyawa-nyawa ikan 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh. Sikap kurang ajar Bosku ini menghina hakim-hakim dan menghina institusi kehakiman negara Malaysia setiap hari. Dalam Facebook dia, dalam semua platform media sosial. Antara punca kenapa Bosku Najib tidak dapat pengampunan diraja sehingga hari ini. Ya. Ini kesilapan Bosku sendiri dengan peguam-peguam dia. Betapa dupangnya Bosku Najib ini. Setiap hari mengupah
Raja Petra, Luqman Adam untuk memfitnah hakim-hakim yang telus, yang adil, menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas bosku Najib di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Maka balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pengampunan diraja sehingga hari ini. Sehingga 42 kes jenayah rompakan bosku Najib tidak boleh ditutup di era pemerintahan kerajaan agung yang berdaulat itu Pak Cik Makcik Oto Arum. Bosku, angan-angan mak jenin kau ni mau dapat pengampunan diraja, membunuh diri kau sendiri. Rakyat yang curi Milo, curi telur pun tak dapat pengampunan diraja sampai sekarang, bosku. Kau curi ni 42 juta ringgit. Duit pelaburan negara, pelaburan rakyat dalam syarikat SRC International, terang-terangan, bukti kukuh disahkan oleh hakim-hakim. Maka hasilnya tidak ada pengampunan diraja. Kau curi 2.6 bilion ringgit duit rakyat, duit negara kami dalam 1MDB. Hutang negara berpuluh-puluh bilion ringgit. Maka layak, sangat layak. Sehingga hari ini Perdana Menteri UMNO tidak bagi pengampunan diraja ke atas kamu, bosku. Marah? Sakit hati? Rahsia sulit ni terbongkar? Kau suka merompak, kau suka jadi pengkhianat petualang, mencuri hari-hari duit rakyat bilion-bilion ringgit. Dalam undang-undang dan perlembagaan tertinggi negara Malaysia berdaulat, penyamun, penyangak, tamak, lagak gatas macam kau ni tak layak dapat pengampunan diraja. Berpuluh-puluh juta rakyat sehingga hari ini tidak bagi kau pengampunan diraja. Bukan sahaja Perdana Menteri UMNO tidak bagi pengampunan diraja. Bukan sahaja agung dan raja-raja kita, tetapi berpuluh-puluh juta rakyat sangat-sangat marah, sangat-sangat benci dengan 7 kesalahan jenayah rompakan SRC International 42 juta ringgit yang mana kamu kantoi menyimpan duit curi itu dalam akaun bank peribadi kamu dan kamu membelanjakan sampai licin duit curi 42 juta ringgit bersama bosku Rosmah. So ini antara sebab kenapa saya cakap 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh ya bosku. Jadi apa lagi pilihan yang ada? Pilihan yang ada adalah check-in penjara Sungai Buloh. Penyamun, penyangak, pencuri, pengkhianat petualang macam kamu ni layak untuk penjara Sungai Buloh, bosku. So kalau kamu menipu ketua hakim negara dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, aku terus terang sama kau, boleh kalah 5-0, bosku. Confirm kalah ni 5-0. Ya? Jadi, teruskanlah merompak. Teruskan mencuri, teruskan jadi pengkhianat, jadi petualang.
Teruskan dengan rancangan kau tu untuk menghancurkan negara berdaulat Malaysia ni, untuk kau jual lelong gadai kedaulatan negara ni. Rancangan kau mau kasih bankrupt ekonomi orang Melayu, ekonomi orang Bumiputra, ekonomi orang Cina, India, Sabahan, Sarawakian, rakyat Malaysia ni, kau mau kasih bankrupt ekonomi negara Malaysia. Teruskan dengan rancangan kau. Tapi itulah, mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Aku tidak larang kau merompak. Aku tidak larang kau jadi pengkhianat petualang. Tapi hasilnya tidak ada pengampunan diraja, bosku. Tidak ada. Kau mau kasih tumbanglah mana-mana Perdana Menteri. Tersilap percaturan, bosku. Kau tidak tahu game ni apa. Kau gamemu apa? Game kau merompak. Kasih hancur kedaulatan negara. Game kau, bosku, apa? Mau kasih bankrupt semua bangsa. Kasih bankrupt ekonomi negara. Tangan-tangan gaib politik Malaysia, kau tahu apa rancangan dia? Kau kantoi mahu menghancurkan negara, maknanya kau sedang menghancurkan diri sendiri, bosku. Ini pengajaran kepada pengkhianat-pengkhianat petualang-petualang lain, ya, pemimpin-pemimpin generasi lama, generasi baru. Rahsia bosku Najib ini pecah tembelang. Kau mau jadi Robin Hood? Confirm check in penjara Sungai Buloh. Kau kasih miskin orang Melayu dengan kerja-kerja kau merompak berpuluh-puluh tahun di Putrajaya. Ini dia punya hasil. Tidak dapat pengampunan diraja. Tidak ada lagi penangguhan perbicaraan mahkamah untuk 7 kes jenayah rompakan SRC. Bilik penjara Sungai Buloh sudah siap. Wajib bayar balik semua duit curi itu 5 kali ganda, ya. Bosku Rosma, Jolo, kabel-kabel toyol bosku di seluruh dunia sudah siap. Duit 210 juta ringgit tu yang aku arahkan tu kumpul. 3 juta toyol dalam parti timbangan. Sudah buat tabung derma. Kalau bosku ini ditarik balik wang jaminan bebas dia oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan kerana berdegil minta pospon perbicaraan mahkamah, bosku wajib bayar 210 juta ringgit. Wajib pulangkan balik duit curi SRC International sebanyak 210 juta ringgit. Bosku Rosman, Jolo, sudah ada duit tu? Kan banyak duit kamu curi. Berpuluh-puluh bilion ringgit. Masakan pula tidak ada 210 juta ringgit? Kata orang-orang kau, aset-aset kekayaan kau trilion-trilion US dollar di seluruh dunia. Wah, takkan 210 juta ringgit untuk bayar balik duit rompakan di hadapan ketua hakim negara tidak ada duit? Bosku, tidak ada duit 210 juta ringgit untuk kasih balik duit SRC. Memang kau gali lubang kubur sendiri. Terlampau tamak merompak, terlampau dupang merompak, terlampau gila merompak hari-hari di Putrajaya. Sekarang, nak bayar balik duit curi SRC 210 juta ringgit. Sakit kepalamu cari duit, kan? Sudah aku cakap. Kau buat apa merompak berpuluh-puluh bilion ringgit ni dengan Jolo, bosku? Kalau akhirnya duit tu kau simpan di luar negara. Tengok bila ada kes mahkamah. Adakah senang duit curi itu di luar negara masuk dalam Malaysia? Susah, bosku. Bukan senang jadi perompak ni, ya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Selicik manapun, sehebat mana, sepandai mana kau simpan duit rompakan di luar negara. Kalau ada kes mahkamah macam bosku Najib ini, macam mana mau diseluduk balik duit rompakan tu pergi Malaysia?
Aku sudah cakap kau simpan duit rompakan tu dalam lubang kubur. Atau dalam rumah banglo yang tidak boleh dikesan oleh mana-mana orang. Bosku, gila bah kerja yang kau buat ini, jenayah besar. Kau yang sakit, kau yang menderita, kau yang tersiksa. Kenapalah kau buat kerja gila, kerja belau, kerja dupang ini? Merompak, merompak, merompak. Mak bapak kita ajar merompak mencuri itu. Berdosa besar, bosku. Datuk nenek moyang kita, ustaz, ustazah kita, ulama-ulama kita. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ajar kita merompak mencuri dalam Islam berdosa besar, haram. Boleh potong tangan. Nasib kau ni bosku, merompak di Malaysia. Kalau kau merompak di tanah Arab zaman Nabi Muhammad, potong kedua-dua tangan bosku. Kalau kau ini hidup di zaman Nabi, bukan check-in penjara Sungai Buloh bosku. Dipotong kedua-dua tanganmu, tangan kanan, tangan kiri. Supaya kau bertaubat, supaya kau berhenti mencuri dan merompak. Bersyukurlah kau itu. Check-in penjara Sungai Buloh 12 tahun, 20 tahun. Bayar balik denda duit yang kau curi 210 juta ringgit. Bersyukurlah kau tu. Hendak potong tangan. Ucap terima kasih ya kepada Hakim Muhammad Nazda Muhammad Ghazali. Tidak dipotong tanganmu. Ucap terima kasih kepada 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Tidak dipotong tanganmu. Lepas ni kau keluar penjara, merompak lagi kau. Kau boleh rompak seluruh dunia, kau rompak lepas ni. Itu pun kalau panjang umurmu lah. Sebab kau tu masuk penjara Sungai Buloh, macam begini susah dapat pengampunan diraja ni. Kalau beratus-ratus tahun kau masuk penjara Sungai Buloh, memang habislah ini kali bosku. Ikut lagi cakap binimu, merompak-merompak tu. Duit haram bosku yang bunuh kau ini. Duit rompakan yang perangkap kau. Bukan orang lain yang perangkap kau. Diri kau sendiri yang perangkap kau. Duit 42 juta ringgit tu, kau simpan dalam akaun bank pribadimu sendiri bosku Najib. 42 juta ringgit tu kau yang habiskan bersama bosku Rosmah. Jadi sekarang kau baru menyesal mencuri 42 juta ringgit. Sudah terlambat bosku. Sudah terlambat. Nasihatku awal-awal aku cakap sama kau. Kau bayar balik duit tu kalau kau mau bebas. Kau ndak ikut cakapku. Kau buat apa? Hello? Anjing politik kurapku tangkap si Jupazli ya. Jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 12 tengah malam. Kamu buatlah laporan palsu. Si Jupazli buat jenayah. Kamu reka-rekalah jenayah si Jupazli. Aku ndak tahan ni dihantam hari-hari oleh si Jupazli. Terbongkar kerja aku merompak. Ini yang kau buat. Kau perangkap diri sendiri, kau hancurkan diri sendiri. Nasihat baik yang aku bagi. Kalau kau bayar balik semua berpuluh-puluh bilion ringgit, duit SRC, duit 1MDB, yang kau curi bersama Jolo, bersama bosku Rosmah, bersama parti toyol kau, kau tidak akan susah begini sampai kau susah dapat pengampunan diraja. Kalau kau ikut cakap si Jupazli, selamat kau. Tapi sampai sekarang, kau tidak tahu siapa musuh kau. Yang mana musuh sebenar kau dalam percaturan kuasa ini adalah diri kau sendiri, bosku. Sebab kau terlampau tamak, terlampau dupang, terlampau larak, terlampau gatas. Mahu makan duit haram, duit curi berpuluh-puluh bilion ringgit bersama isteri dan 7 keturunan kau. Memang senang dapat duit banyak dengan kerja-kerja merompak ni bosku Najib. Awal-awal tu senang. Tapi hujung-hujung dia
Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kau pada PRU 14. Hilang sekelip mata jawatan Perdana Menteri yang kau tidak sangka-sangka. Waktu PRU 14. Kau overconfident dengan Rosmah. Dengan kau punya intelijen seluruh dunia. Kau confirm menang PRU 14. Nah, sekalinya tumbang juga kau oleh Tun Dr. Mahathir. Tumbang juga kau oleh berpuluh-puluh juta rakyat. Ini sumbangan terbesar Tun Dr. Mahathir Mohamad dan berpuluh-puluh juta rakyat. Berjaya menggulingkan dan menumbangkan secara demokratik seorang Perdana Menteri toyol, Menteri Keuangan toyol, pengkhianat petualang yang mahu menghancurkan negara Malaysia dengan budaya politik rompak-merompak unlimited. So akhirnya, semua rancangan bosku untuk menang PRU 14 gagal. Semua rancangan bosku dengan toyol-toyol dia untuk mengelak daripada perbicaraan mahkamah untuk kes jenayah rompakan SRC dan 1MDB gagal, tak boleh lari. Mau lari pergi mana bosku Najib? 2 hari lagi check-in penjara Sungai Buloh. Mau lari pergi mana? Kau bukan lagi Perdana Menteri. Kau bukan lagi Menteri Keuangan. Kau bukan king. Sebab tu sampai sekarang kes mahkamah kau semuanya tidak boleh tutup. Kes jenayah SRC International yang kau sudah kalah tak dapat pengampunan diraja sampai malam ini, sampai hari ini, sampai waktu siang hari esok. Untuk makluman pakcik-pakcik toyol, makcik-makcik toyol dalam parti timbangan, bosku Najib sudah kalah 7 kes jenayah rompakan SRC International di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan. Komen-komen pakcik toyol, makcik toyol dalam parti timbangan ni, aku kesian tengok aku baca. Syok sendiri. Kamu kata bosku Najib takkan kalah. Pembetulannya pakcik-makcik Oto Arum, Hakim Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini sudah jatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh 12 tahun kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sudah mengumumkan kekalahan rasmi Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukan itu sahaja. Paling mengejutkan, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya baru-baru ini mengumumkan Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah, kalah lagi buat kali kedua, dijatuhkan hukuman penjara yang sama, 12 tahun, denda 210 juta ringgit, bayar balik duit curi 5 kali ganda. Pakcik-makcik Oto Arum, benang yang basah tak boleh ditegakkan. Kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak ni, kau nak sembunyikan dalam lubang kubur, 7 lapisan pun tak boleh, pakcik-makcik Oto Arum. Ini baru 7 kes jenayah rompakan. Kalau ikutkan masuk penjara Sungai Buloh, 72 tahun. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang cukup adil ikutkan hukuman penjara Sungai Buloh untuk kau ni, kes rompakan 42 juta ringgit, bosku Najib 72 tahun. Disebabkan 7 kes jenayah rompakan ini hukumannya serentak, so Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan memberi hukuman yang sangat-sangat adil atas pengkhianatan bosku Najib ini ke atas duit rakyat, duit negara kita. Dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. 12 tahun tu berapa lama pakcik-makcik Oto Arum? Kau korek lubang kubur sekarang, kau tidur 12 tahun dalam lubang kubur tu. Begitulah rasanya dalam penjara Sungai Buloh. Bosku Najib,
Kau mau rasa berapa lama, betapa sakitnya tuh? 12 tahun check-in penjara Sungai Buloh. Kau gali lubang kubur esok dengan peguam-peguam kau. Dengan 3 juta toyol. Kau buat eksperimen. Tidur kau 12 tahun dalam lubang kubur tuh. Lepas tu, kalau kalah lagi, 35 kes jenayah rompakan yang lain yang masih tak ditutup. Kamu tahu berapa hukuman penjara tu? Maksimum 500 tahun, minimum 100 tahun. Kalau 35 kes jenayah lain kalah juga macam kes SRC. Kamu tahu berapa lama? 100 tahun tu. Kau gali lubang kubur dekat rumah kau. Pakcik makcik Otok Arum. Kau tidur 100 tahun dalam lubang kubur tu kalau kau tak mati. Mati. Kes rompakan LCS. 6 bilion ringgit. Kalau UMNO BN kalah PRU 15, tiba-tiba kerajaan rakyat buka lagi kes Mahkamah Bosku Najib Zahid Ponorogo, toyol gay LGBT. Kau rasa-rasalah, kapal 6 kapal halimunan tu tak siap sampai sekarang, 10 tahun ditunggu oleh rakyat, tiada kapal tu tapi duit hangus. Kau curi bosku. Kau rasa-rasa projek 6 bilion ringgit tu kalau kau kalah, berapa ratus tahun kau penjara? Silap-silap 1 juta tahun kau masuk penjara Sungai Buloh. Kau korek lubang kubur esok, kau tidur 1 juta tahun dalam penjara kubur tu. Kau bawa 6 kapal halimunan sekali tidur sama kau. Sakit rasanya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan undang-undang negara mengharamkan mana-mana pemimpin buat rasuah, merompak, mencuri, pecah amanah, salah guna kuasa. Awal-awal tu dibiarkan kau dulu kebal. Mata-mata dalam negara ni merata-rata baik ni. Tengok pemimpin-pemimpin ni merompak hari-hari, setiap saat, setiap minit. Dikasih biar dulu kebal. Kau tengok kes rompakan kapal LCS tu. 10 tahun lalu duit tu dirompak. Sampai kapal sengaja tidak disiapkan. Kenapa baru sekarang dibuka? Sengaja kasih biar bosku syok sendiri dengan toyol Ponorogo. Oh, tidak juga kita ni ditangkap, disiasat oleh SPRM. Kalau kau tumbang PRU 15, matilah ini kali. Skandal projek lain yang akan dibongkarkan musim PRU 15. Ada lagi kes rompakan paling besar di dunia. Ini Partipas yang kata. Kalau ada lagi tiba-tiba skandal rompakan terbesar atas nama Bosku Najib, memang inilah takdir yang Allah bagi kepada pemimpin Fir'aun dunia akhir zaman. Ditelan oleh tanah penjara Sungai Buloh macam mana Fir'aun hancur ditelan oleh tanah Allah. Bosku, ini bukan wayang ya. Saya bagi tahu 2 hari lagi ni penentuan check-in penjara Sungai Buloh. Bukan wayang. Bukan cobaan. Betul. Sangat-sangat betul perbicaraan mahkamah ni. Real. Kalau dianggap wayang ini oleh bosku dengan peguam dia, matilah check-in penjara Sungai Buloh lah pakcik makcik Otok Arum. Memang habislah betul-betul penjara Sungai Buloh ni. Jadi siap sedia kamu. Beli kamu kek. Kalau tiba-tiba bosku tu terus dihantar pergi penjara Sungai Buloh, memang mencipta sejarah hitam lah. Satu-satunya Perdana Menteri dihantar pergi penjara Sungai Buloh adalah Bosku Najib. Kau ni aku tengok hari-hari memfitnah Tun Dr. Mahathir, memfitnah Tan Sri Mahyidin Yassin, memfitnah pemimpin-pemimpin lain yang tidak ada pernah merompak 1MDB. Bosku, malu kau dengan Tun Dr. Mahathir, bosku.
Tun Dr. Mahathir tu, walaupun aku selalu kritik dia selama 22 tahun jadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir tidak pernah merompak 2.6 bilion ringgit dan tidak pernah simpan dalam akaun bank pribadi dia. Iya bosku. Malu kau dengan Tun Dr. Mahathir. Kita buat analisis politik perbandingan. Tun Dr. Mahathir hari ini senang lenang walaupun dia tidak ada jawatan. Tidak ada kes jenayah rompakan 42 kes macam Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada Tun Dr. Mahathir naik turun mahkamah? Tidak ada sebab bukan Tun Dr. Mahathir yang merompak 2.6 bilion ringgit, 2.3 bilion ringgit, 6 bilion ringgit. Duit rakyat, duit negara di Putrajaya. Bukan Tun Dr. Mahathir yang merompak 42 juta ringgit duit SRC. Kau bosku sebab duit itu ditemui dalam akaun bank pribadi kau. Bukan Tan Sri Mahyidin Yassin yang dibicarakan dalam mahkamah merompak duit SRC 42 juta ringgit. Malu kau dengan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Apa pula kau fitnah, kau tuduh kah? Rakyat Malaysia tengok Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Mahyidin Yassin tu tenang saja tidur di rumah. Tidak ada pun naik turun mahkamah, tidak ada didakwa dalam mahkamah. Ini antara punca utama kau kalah dalam mahkamah Malaysia. Kau sibuk serang Tun Dr. Mahathir Tan Sri Mahyidin Yassin yang tidak ada kes jenayah rompakan dalam mahkamah Malaysia. Sampai kau lupa untuk cermin diri sendiri. Malu kau bosku dengan seluruh dunia. Kau cakap pasal taik pemimpin lain tapi taik di belakang lubang jubu kau tu kau tak nampak. Kau kalah perbicaraan kes SRC di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan. Lepas ni kalau 2 hari lagi perbicaraan Mahkamah Persekutuan kau kalah lagi 5-0. Kau akan diketawakan oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin tau. Kau sibuk main Facebook. Sibuk main TikTok. Sibuk menyerang Tun Dr. Mahathir Tan Sri Mahyidin Yassin. Sampai kes mahkamah kau pun tunggang langgang. Peguam-peguam kau pun kalah. Kamu tak malu ke ni? Depan Tun Dr. Mahathir, depan Tan Sri Mahyidin Yassin. Saya ni pun selalu juga mengkritik Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Tapi dalam kes jenayah rompakan SRC dan 1MDB, Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin adalah penyelamat kepada negara dan rakyat. Membuka kes ini dalam Mahkamah Malaysia sampai sekarang. Sehingga bosku Najib tak dapat pengampunan diraja. Gagal melobi untuk tutup kes mahkamah. Buruk nama Malaysia. Kau dengan toyol-toyol kau sabetupes kau, Raja Petra, Lokman Lobak, Hisham Jalil, serang Tun M, serang Tan Sri Mahyidin Yassin. Yang kalah dekat mahkamah, bukan tu Dr. Mahathir, bukan Tan Sri Mahyidin Yassin. Kau, bosku Najib. Kau sibuk berpolitik, sibuk nak menjatuhkan Tun Dr. Mahathir. Akhirnya kau yang jatuh. Terduduk dalam Mahkamah Malaysia. Sampai takut nak hadir perbicaraan Mahkamah Persekutuan 2 hari lagi dengan peguam kau. Siapa yang jatuh? Kau sibuk nak jatuhkan Tan Sri Mahyidin Yassin. Akhirnya kau tumbang dalam mahkamah, tumbang PRU 14. Hilang jawatan Perdana Menteri. Aku tahu kau nak balas dendam dengan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Aku tahu kau sakit hati dengan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Sebab kau tumbang PRU 14. Tapi dendam kau ni makan diri kau sendiri. Kau yang kalah bosku. Dalam mahkamah. Bukti berlambak-lambak. Bukti ditemui dalam akaun bank peribadi kau. Bukan tu Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin yang dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Kau bosku. Sebab dendam-dendam politik kau membunuh diri kau sendiri. Aku kesian tengok kau ni. Siang, pagi, petang, malam tak boleh tidur sebab dendam kesumat kau ni memakan diri kau. Sia-sia kau fitnah Tun Dr. Mahathir, kau fitnah Tan Sri Mahyidin Yassin. Sia-sia kau kasih tumbang kerajaan Tun Dr. Mahathir Tan Sri Mahyidin Yassin daripada pintu belakang. Kau tengok kes mahkamah kau, tidak ada satu orang boleh tolong kau. Pak Mail Agung tak bagi pengampunan diraja sama kau sampai sekarang. Walaupun kau sudah kasih tumbang kerajaan rakyat. Siapa yang kena balun cukup-cukup dalam mahkamah oleh hakim-hakim? Kau bosku. PRU 15 kau confirm kalah.
Aku bagi tahu sama kau. Kau tengok berdasarkan secret information. Sekarang UMNO BN tengah cari calon untuk Parlimen Pekan. Kenapa diorang bincang pasal calon Parlimen Pekan? Sebab UMNO sendiri tahu, kau confirm check in penjara Sungai Buloh, bosku. Pak Mail tahu benda ini. Agung tahu. Tun Dr. Mahathir tahu. Tan Sri Maidin Yassin tahu. Kau confirm kalah check in penjara Sungai Buloh 2 hari lagi. Kau dah tak layak bertanding PRU 15. Kau hanya layak jadi PM, jadi king dalam penjara Sungai Buloh 2 hari lagi. Besar masalahmu ni. Kau nak lawan Tun Dr. Mahathir, kau yang hancur. Kau nak lawan Tan Sri Maidin Yassin, kau hancur. Kau nak lawan Jufazli Syahmat, kau hancur. Kau nak lawan rakyat, kau nak lawan hakim-hakim, kau yang hancur, bukan kami. Bukti kau merompak ni banyak berlambat dalam mahkamah. Sia-sia semua. Percaturan politik kau dengan orang-orang kau, nasi sudah jadi bubur. Kau masuk perangkap sendiri. Duit kau tidak boleh selamatkan kau. Sebab itu duit rompakan haram. Kau tangkap aku. Aku tak takut ditangkap. Kau nak penjarakan aku. Aku tak takut masuk penjara. Tapi kau takut masuk penjara 2 hari lagi. Kau ingat aku takut dibom C4, diculik, dibunuh? Aku bangga mati syahid. Kalau kau mau tembak aku, kau mau bunuh aku, kau mau culik aku, bosku. Sebab aku berkata benar atas nama Allah yang maha berkuasa. Atas nama rakyat Malaysia tercinta yang kau rompak dengan sangat kejam. Kami orang Melayu, orang Bumiputera, orang Islam, kami tidak mahu bersekongkol dan berkomplot dengan kau untuk merompak-merompak duit negara, untuk membangkrupkan rakyat Malaysia, menghancurkan negara ini. Kami ingin menyampaikan mesej kepada seluruh dunia. Kami orang Melayu, orang Bumiputera, orang Islam. Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Najib Razak. Islam telah menetapkan, Allah telah menetapkan. Mencuri, merompak, buat rasuah, mengkhianati amanah rakyat, menghancurkan watan adalah berdosa besar dalam Islam. Bosku, kalau betul kau tak merompak, kau tak bersalah, kenapa kau kalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan? Lepas ni, kau nak minta postpone sebab kau tahu kau confirm kalah. Hanya orang Islam munafik sahaja yang sokong kau merompak, bosku, dalam parti toyol timbangan tu. Tidak ada paksaan untuk menerima kebenaran. Kami tidak terkejut. Ada orang-orang Islam munafik menjual nama Islam, menjual nama Allah untuk kamu kaya raya bersama bosku merompak berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat, duit negara Malaysia dalam syarikat SRC dan 1MDB ini, bosku. Tapi akibatnya apa? 2 hari lagi kau check in penjara Sungai Buloh. Aku kesian tengok kau dengan 3 juta toyol parti timbangan. Bertuhankan dunia, bertuhankan duit rompakan haram sehingga kamu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bangga sebagai generasi baru. Kami boleh menyaksikan kebesaran kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan pemimpin-pemimpin Islam munafik yang merompak duit rakyat, duit negara Malaysia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa UMNO BN kalah PRU 14? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan parti perompak, pengkhianat, petualang yang memiskinkan orang Melayu, Bumiputera dan rakyat Malaysia hari ini kalah tumbang secara mengejut atas izin kuasa Allah. Sehingga bosku Najib kalah dalam Mahkamah Malaysia, didakwa dalam mahkamah, dibicarakan dalam mahkamah, ditangkap selepas kalah oleh SPRM. Sampai sekarang tidak dapat pengampunan diraja. 3 juta toyol UMNO BN sakit hati kerana bosku tidak dapat pengampunan diraja, tidak ditutup kes mahkamah dia. Kalah dan terus kalah dalam Mahkamah Malaysia. Pak Cik Makcik Oto Arum, kami berjuang untuk negara ini, untuk rakyat Malaysia. Kami bukan nak jadi popular, nak jadi kaya raya, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi YB, bukan.
Kami ingin menyampaikan mesej kepada seluruh dunia. Salah tetap salah. Merompak adalah satu jenayah besar dan satu dosa besar di negara Islam berdaulat bernama Negara Persekutuan Malaysia. Ya, Pak Cik Makcik Oto Aro. Kami ingin menyampaikan mesej kepada seluruh dunia. Kami tak takut mati untuk melawan pemimpin perompak, pengkhianat, banduan, penjenayah nombor satu di dunia bernama bosku ini, yang cuba menghancurkan negara kami, yang cuba membengkrapkan ekonomi rakyat Malaysia secara halus. So, semua agenda-agenda politik peribadi kau ni, bosku, membawa kepada penjara Sungai Buloh. So, mana-mana pemimpin yang mahu ikut jejak bosku ini, teruskan jadi perompak, penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang. Akhirnya, nasib kamu sama macam bosku ni. Check in penjara Sungai Buloh dengan cukup hina kerana kantoi dengan bukti-bukti rompakan yang cukup dahsyat. Jadi, bosku, selamat maju jaya. Makan ubat tidur banyak-banyak ya. Kasih cukup tidurmu. 10 hari perbicaraan kes jenayah kau ni di Mahkamah Persekutuan, jangan pula kau tertidur dalam kandang mahkamah ya. Jangan menipu hakim-hakim. Jangan pula kau cakap tak tahu. Jangan pula kau kambing hitamkan orang lain. Berhentilah kau fitnah Hakim Muhammad Nazlan. Kalau hari pertama kau fitnah Hakim Muhammad Nazlan 15 Ogos ni, confirm kalah 5-0 bosku. Confirm kalah. Kalau kau tidak ada bukti pasal Hakim Muhammad Nazlan ni, confirm kalah bosku. Ya? Bosku, teruskan merompak. Kami sokong kau merompak. Sebab selepas kau merompak ni, kau check in penjara Sungai Buloh. Kau masih lagi berdendam dengan aku sebab aku kasih bongkar kes-kes rompakan kau ni. Bosku, sampai sekarang kau mau kasih hancur aku. Tak pandai hancur juga aku. Akhirnya Allah yang hancurkan kau. Sampai sekarang kau mau tangkap aku, kau mau hantar aku pergi penjara Sungai Buloh. Akhirnya bukan aku yang masuk penjara Sungai Buloh, bosku. Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh ke atas kau. Sampai sekarang tidak ada pengampunan diraja. Pengampunan daripada Allah, mintalah pengampunan daripada Allah. Mudah-mudahanlah kau dapat pengampunan daripada Allah. Bertaubat, kasih pulang balik duit rompakan tu. Dapatlah pengampunan daripada Allah. Pengampunan daripada rakyat macam mana? Belum dapat lagi kan? Iya, belum dapat. Sebab rakyat, berpuluh-puluh juta rakyat mau tengok kau ni. Check in penjara Sungai Buloh untuk makluman kau. Bukan aku yang cakap ya, rakyat yang cakap. Untuk makluman, hakim-hakim di seluruh dunia, rakyat Malaysia menuntut keadilan sebab duit rakyat, duit negara Malaysia tu habis dirompak oleh bosku. Yang bayar hutang bukan bosku Najib, yang bayar hutang rakyat. Jadi disebabkan negara ni susah nak bayar hutang 1MDB, hutang SRC, peninggalan legasi politik bosku, maka rakyat dari segi sentimen, persepsi, fakta undang-undang, rakyat mahu keadilan, bosku dihukum dalam penjara Sungai Buloh. Ini rakyat ya. Sebab itu hakim-hakim tu memberi kekalahan kepada bosku Najib. Bukan sahaja berdasarkan bukti-bukti kukuh, tetapi penghakiman rakyat adalah sama dengan penghakiman yang telah diputuskan oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Pak Cik Makcik Oto Aro, kalau anda semua perasan, keputusan hakim-hakim kita sama dengan keputusan penghakiman rakyat. Bosku Najib terbukti merompak duit SRC 42 juta ringgit, dana pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat SRC. So, sebagai kesimpulannya, bosku, kemaslah barang kau tu. 2 hari lagi kan, check in penjara Sungai Buloh, bosku. Pastikan kau hadir dengan peguam-peguam kau ya. Kalau lagi ada alasan cuti sakit, ataupun alasan COVID, alasan mau pergi melancong, aku risau nanti hakim-hakim tu terus sumbat kau pergi penjara Sungai Buloh 15 Ogos 2022. Bosku, kalau kau tidak berminat untuk perbicaraan kes SRC 10 hari di Mahkamah Persekutuan bersama peguam-peguam kau,
Ketua hakim dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan boleh membuat keputusan mengejut. Sumbat kau ke dalam penjara Sungai Buloh 2 hari daripada sekarang. So bosku, checkmate and game over 100 kali kerana kau ni terlampau tamak merompak-merompak dalam dunia ni. Jangan lupa bayar balik duit curi tu ya, duit SRC tu. Bukan bayar 42 juta ringgit. Bayar 5 kali ganda, 210 juta ringgit. Kalau tidak ada duit 210 juta ringgit tu kau bawa 15 Ogos 2022 tu, bosku, memang kau pakai baju oren SPRM lah. Pakai baju banduan penjara Sungai Buloh lah, bosku. Kau mengharapkan kemenangan. Kalau kau mengharapkan kemenangan, janganlah kau minta tangguh perbicaraan kes SRC ni. Kalau kau minta tangguh, muka pucat, muka ketakutan, memang hakim-hakim akan bagi kalah lah sama kau. Kalau kau menipu, cakap tak tahu, memang checkmate and game over lah, kalah 5-0. Kalau kau tak bagi kerjasama dengan hakim, 15 Ogos ni, selama 10 hari perbicaraan kes SRC, silap-silap kau dengan peguam-peguam kau sekali kena angkut masuk penjara Sungai Buloh. So, terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang paling ditakuti oleh bosku Najib ini sampai kiamat pakcik-makcik Oto Arum. Bosku ingat ya, aku ni tak takut masuk penjara Sungai Buloh, tak takut mati, tak takut miskin. Tapi kau takut dibicarakan di Mahkamah Persekutuan 2 hari lagi, takut disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh 2 hari lagi, takut miskin sebab semua duit-duit yang kau rompak tu kena dibayar balik 5 kali ganda. So bosku, are you ready to check in penjara Sungai Buloh 2 hari lagi? Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu bosku. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali. Terima kasih rakyat Malaysia. Jumpa lagi.